Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz pengurusi masjid, yang saya hormati seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam surah At-Tur pada ayat yang ke-21. Kata Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang diikut oleh zuriat keturunannya, biimanin, dengan keadaan beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami hubungkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Wa ma alathum min amalihim min syai', dan tidak kami mengurangi sedikit pun daripada pahala amalan-amalan mereka. Kullum ri'im bima kasabarahin, dan setiap manusia terikat dengan amalan yang dilakukannya. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, dalil menunjukkan bahawa kita dan keluarga kita boleh berhimpun di dalam syurga. Kalau orang tanya kita, boleh jumpa mak kita, jumpa isteri kita, jumpa anak-anak cucu kita dalam syurga balik? Boleh? Boleh jumpa. Boleh jumpa dengan mak kita, tok kita boleh jumpa. Kalau belah kampung saya panggil tok Chair. Chair pun boleh jumpa. Atas pada tok ni cek, kita sebut moyang. Bawah pada cucu, cicit, piut, miut, boleh jumpa. Sebab tu kita ni bila kehilangan siapa-siapa, jangan duk sedih sangat. Boleh jumpa balik. Dan jumpa dalam syurga tu tak menyusahkan. Berhimpun dalam dunia ni pening kepala banyak. Tadi ada satu perempuan duk menangis. Dia kata, ustaz saya, nangis siapa? Anak meninggal. Bila? 4 tahun lepas. Loh, ingatkan 4 hari. 4 tahun lepas. Betul? Rumah tangga pula hancur, ustaz. Oh, susah apa cari lain? Ustaz ingat senang ke nak cari lain? Lah. Jadi sedih cerai dengan lelaki. Apa ingat ada lelaki ni seronok? Tak saya tanya hak belakang. Berapa ramai kata tak mau, ada tu menyusah tak? Sebab tu laki yang tak menyusahkan dalam syurga, anak yang tak menyusahkan dalam syurga, isteri yang tak menyusahkan hanya duduk dalam syurga. Hak mana ada dalam dunia ni, sabar sat tu. Bertabah sat dulu, bertahan sat dulu, jaga elok-elok, didik elok-elok supaya mudah-mudahan berhimpun balik dalam syurga. Allah Ta'ala kata, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh zuriat mereka yang beriman, Allah akan himpunkan mereka di dalam syurga. Subhanallah. Jadi ada lagi target kita untuk jumpa arwah mak kita, arwah anak kita. Malah kalau kita jadi arwah ni, anak kita pula akan cakap, akan jumpa kita dalam syurga. Dan kata Allah di dalam ayat ini, wa ma allatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan-amalan yang mereka kerjakan. Saya datang masjid ni 2018 dulu, 2018, 4 tahun dulu. Dalam hati saya kata, dalam 4 tahun dulu, ya Allah, kalau ada rezeki aku nak main lagi masjid ni. Allah makbul. 4
4 tahun lepas tu mai balik. Pasal saya suka. Bersih, cantik, kapet tebal. Rasa tak mau bangkit duduk sujud. Duduk pun sedap, tiang pun banyak. Pintu pun banyak, kipas pun banyak. Aircon lagi tak tahu lah. Saat-saat nak terkencing, saat-saat. Ya. Tu imam baca sedap, segak pengurusi masjid. Kita rasa seronok. Dah, masjid ni masjid lama. Renovate balik, refurbish balik. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak pahala hak dapat pada hak bakar ni. Berapa banyak pahala yang sampai dekat mereka. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi ni. Allah Ta'ala kata apa? وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Tak akan berkurang pahala yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Tah berapa banyaklah pahala yang dapat pada orang yang dah wakaf benda ni pada tuan-tuan, pada masjid. Yang wakaf tanah satu hal, yang wakaf masjid satu hal. Tuan-tuan hak baru wakaf ni. Sementara kita hidup ni, kita tak nampak ni pahala tu duk sampai kat kita. Mati besok duk dalam kubur nanti baru rasa. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa nikmatnya pahala wakaf, minta mati. Jangan, Ustaz, saya tak nikah lagi. Nak rasa macam mana orang dah rasa ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Takkan dikurangi pahala amalan mereka walau sedikit pun. Allah jamin dalam Quran. Nak rasa nikmat tu macam mana tuan-tuan? Hanya orang yang dah meninggal, hanya orang yang dah jumpa ni, dia akan rasa benda-benda yang kita dah baca ni. Ni baru dalam dunia, ni baru perpindahan alam. Alam ruh, alam barzakh. Bayangkan kalau kita berpindah ke alam akhirat lagi. Kata Allah, kullum ri'im bima kasabarahin. Setiap sesuatu yang kita buat, maka kitalah yang menanggungnya. Kitalah yang akan mendapat ganjaran apa yang kita buat. Subhanallah. Jadi dalil, kalau orang tanya pada kita, boleh jumpa tak ahli keluarga di dalam syurga, Ustaz? Boleh. Dalil surah At-Tur ayat 21. Juzuk yang ke-27. Jadi tuan-tuan, tak payah kita sekarang ni duk rasa sedih sangat, hibah sangat, frust sangat, down sangat. Sekarang perkataan down yang paling terkenal sekarang ni. Awak down ke tu? Nanti awak lah nak down. Siapa suruh down? Kowe tak down. Kowe ada pekerjaan. Nak down macam kasi selamat habis buta mata tu suruh-suruh. Duk teriak sana, teriak ni lah buta. Teruskan buat ibadat. Target aku nak jumpa balik dalam syurga. Aku dulu tak sempat berbakti pada mak aku. Aku tak sempat berbakti pada bapa aku. Tak apa. Sekarang aku nak buat amalan baik-baik. Mudah-mudahan aku jumpa balik. Tapi Ustaz tak tahu, Ustaz, mak saya buat amalan ke tidak, Ustaz? Bapa saya buat amalan ke tidak, Ustaz? Sebab waktu dia meninggal, saya belajar di luar negara, Ustaz. Dia hantar telegram kata mak dah meninggal. Saya tak sempat nak berbakti pada dia. Sekarang awak semayang. Alhamdulillah, Ustaz, saya tak pernah tinggal semayang, Ustaz. Awak puasa. InsyaAllah, Ustaz. Puasa Ramadan tak pernah tinggal lagi. Awak pergi buat haji. Dah 2 kali, Ustaz. Awak baca Quran. Saya khatam setiap 3 bulan, Ustaz. Awak berzakat. InsyaAllah, Ustaz. Awak sedekah. Masjid yang tu, Ustaz, saya yang wakaf, Ustaz. Oh, hebatnya awak ni. Kalau begitu, pahala yang awak buat tadi sampai pada mak bapak awak. Itulah nama dia. Doa daripada anak yang soleh, yang mendoakan pada mak bapak dia. Tak putus-putus mak awak, bapak awak dapat pahala. So, awak buat amalan ni, maknanya mak bapak awak dalam kubur tu pun dapat pahalanya. InsyaAllah mudah-mudahan bertemu balik dalam syurga. Sebab ada yang merungut, dia kata, Ustaz, bapak saya ni setau lah, Ustaz. Dia nak kata baik, tak apa baik, Ustaz. Nak kata tak baik, tapi baik. Tapi saya tahulah dia tak apa baik. Macam mana awak tahu? Saya jumpa sport Toto dalam bukit baju Melayu dia, Ustaz. Oh, macam tu pula. Kenapa baju Melayu? Sebab dia pergi semayang. Balik pada semayang, dia singgah, Ustaz.
Baik pun dia buat, jahat pun dia buat. Kemudian dia mati, Ustaz. Mudah-mudahan dia taubat. Dan apa yang abang buat sekarang ni, pahala tu sampai pada arwah ayah. Mudah-mudahan apa yang abang buat ni menghapuskan kejahatan ayah dulu dan berhimpun balik dalam syurga. Allah punya baik, tuan-tuan. Dia nak bagi kita jumpa balik tok nenek kita dalam syurga, mak pak kita dalam syurga. So sekarang kita yang masih hidup ni buat amalan sampai pada mak pak kita. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni, dengar kuliah maghrib ni, niat dalam hati. Kalau ada pahala aku main mengaji ni, ya Allah, aku hadiahkanlah pahalanya pada mak bapak aku, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah. Bayangkan 8 anak dia, 88 pos pahala kuliah maghrib. 88 pos pahala maghrib, pahala isyak, pahala subuh, pahala baca Quran. Tak senang orang tua tu. Ke tak susah orang tua tu dalam syurga. Jadi tuan-tuan, lihat betapa hebatnya Allah boleh lagi tolong pada orang yang dah mati. Dengan jalan apa? Salah satu jalannya daripada anak dia yang masih hidup. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, bila dah masuk dalam syurga, apa yang Allah Ta'ala buat? Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka dari masa ke semasa dengan buah-buahan, dari daging, daripada berbagai jenis yang mereka ingini. Wa amdadnahum, kami tambahkan lagi kepada mereka daripada masa ke semasa nikmat di dalam syurga. Sebab tu dipanggil sebagai nikmat imdad. Nikmat imdad ni salah satu nikmat yang dalam dunia orang panggil juga nikmat imdad. Nikmat yang bertambah-tambah. Dari satu. Contohnya apa? Contohnya dulu kapet kita tak macam ni. Sekarang kapet kita Allah Ta'ala tambah nikmat lagi. Lagi senang. Dulu Allah bagi dah air tu lama dah, air daripada kita mula beranak dah ada. Dah sebelum kita beranak dah ada air dah. Tapi Allah tambahkan nikmat lagi. Air hari ni boleh simpan. Air hari ni boleh buat air pipe. Air hari ni boleh masuk dalam rumah. Dulu kena ada perigi, kena ada sungai pergi mandi dulu. Nikmat sekarang bertambah lagi. Ayam tu pula duduk dalam bilik pula dah. Tandah pun dalam bilik dah sekarang ni. Itu nama dia nikmat yang makin berubah, makin baik, makin seronok. Nama dia nikmat imdad. Kata Allah, wa amdadnahum, kami tambahkan nikmat mereka dalam syurga daripada masa ke semasa. Rupanya nikmat dalam syurga ni tuan-tuan, dia tak statik. Dia tak statik. Dia macam kita dalam dunia, mana ada nikmat tu statik. Dulu kereta pakai start guna kipas depan. Kereta guna elektrik. Guna kereta elektrik, tak payah pakai minyak, pakai cas. Pakai cas saja maknanya cas dari Pulau Pinang sampai Johor 400 km. Tak payah pakai elektrik. Sampai Melaka mampu hilang bateri. Charger tak mana cari charger ni pada muka hang. Nikmat sekarang ni, dia makin meningkat. Dulu telefon Allah. Kemudian ada telefon di rumah, canggih sikit. Telefon di rumah tak ada, di rumah tak terangkat, duk kering-kerong. Bertukar pula nikmat, nama dia telefon atur. Boleh bawa tu, besar beg telefon tu. Kemudian tukar lagi nikmat, telefon atur tu pula mobile phone. Besar batau. Tak ingat dulu iklan dalam surat khabar Warta Perdana. Tabib Haji Adi, begini dia telefon. Di Bomo Haji Adi nama kata. Tu dia tabib punya besar handphone dia. Dia seorang je pakai telefon tu. Lepas tu dia main Motorola. Lepas tu dia main Nokia. Lepas tu tak ada dah Nokia, Motorola, BlackBerry apa semua tak ada. iPhone, Samsung, Oppo, Samsung semuanya ada. Lepas ni agak-agak apa pula handphone tuan-tuan. Tu nama dia imdad. Dia makin bertambah. Dunia pun nikmat makin bertambah, syurga lebih pada itu. Bayangkan tuan-tuan, hari ni masih lagi duk guna telefon mobile. Yang tabik Haji Adi tu. Agak-agak poket tuan-tuan besar mana. Habuan nak bubuh telefon saja.
Semua kembung-kembung je bukit. Tapi kita hari ni handphone kecil. Nipis. Macam televisyen pun. Dulu televisyen peti. Sebab tu nama dia peti TV. Sekarang orang tak panggil dah. Sekarang orang panggil apa tau? Slim TV. Smart TV. Nipis. TV hak lama buat apa? Aquarium. Duduk dalam museum. Bayangkan sampai sekarang duk pakai TV hak lama. Tak ada nikmat sekarang. Sekarang TV punya nikmat tuan-tuan. Mudah, nipis, senang angkat dan senang pecah. Maka nikmat dalam syurga lebih daripada itu. Bertambah, 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 bertambah. Apa yang ditambah? Kata Allah, bifakihatin walahmin. Daripada buah-buahan dan daging-daging. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut buah. Buah tin. Buah delima. Buah pisang. Buah anggur. Buah kurma. Buah zaitun. Ini buah-buah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Buah pisang tu Allah sebut buah syurga. Dalam syurga tu ada pisang, ada zaitun. Ada rumman, surah Ar-Rahman. Fihima fakihah. Ada dua di dalamnya tu. Apa benda? Buah kurma dan buah rumman. Buah delima. Tu buah dalam syurga tu. Kita hari ni delima pun tak makan. Mana makan buah apa? Naga. Oh, patut garang. Kenapa tak makan buah rumman? Delima. Nabi suruh makan. Jus blend sekali dengan kulit-kulit dia sekali. Baik untuk kanser, baik untuk usus, baik untuk penyakit. Antioksidan punya bagus. Bagus sangat buah delima. Buah yang paling kita banyak makan, buah yang disebut oleh Allah dalam Quran ialah pisang. Jadilah. Kemarin letaklah 2 tandan pisang. Habis saat sebelum Jumaat, siap habis. Sebelum khutbah duk makan ngap. Bila sembahyang Jumaat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Pisang tadi ni, dia boleh duk rasa pula pisang tadi ni kata dia. Lidah duk menjelai kat gigi. Apa ni? Jom tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam syurga itu akan ditambah buahnya, ditambah dagingnya. Mimma yashtahun, mengikut kehendak kita. Tah daging apa yang dibuat. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, daging ni pun Allah sebut dalam Quran. Sebab ada orang yang anti daging. Saya tak makan daging, Ustaz. Saya makan sayur. Saya vegetarian, Ustaz. Tak makan daging. Saya bukan. Saya jenis Animal Planet, Ustaz. Tak Animal Planet, saya National Geographic, Ustaz. Saya menyelamatkan binatang-binatang, Ustaz. Daging itu penting untuk badan awak. Baik ikan ke, baik ayam ke, baik lembu ke, baik sapi ke. Yang tak baiknya, babi. Silakan, buah-buahan. Dan juga daging. Sebab tu ada beberapa persen dalam badan kita yang memerlukan makanan yang berasaskan kepada daging. Tapi hari ni ada orang cakap, awak nanti kolesterol, makan daging banyak, kolesterol. Dah diajar macam tu. Seolah-olah makanan yang Allah ciptakan itu jahat. Jangan makan. Jahat tu. Jangan makan santan. Jahat. Kolesterol. Santan tu Allah buat. Masa bilanya makanan santan tu jahat? Berpuluh tahun disumbat dalam kepala otak kita. Santan tak elok. Santan tak elok. Santan tak elok. Padahal Ahmad Saleh, ditelaknya santan mentah-mentah. Santan paling bagus untuk kita. Kita hari ini telah dibodohkan, padahal kita tak bodoh. Orang tua-tua dulu makan santan pagi-pagi buta, campur dengan nasi, campur dengan santan, masak nasi lemak. Hari ini orang putih dah iktiraf, makanan paling bagus ialah nasi lemak. Orang yang kencing manis pun turun, tak jadi apa dengan nasi lemak dia. Sebab nasi tadi telah dinitralkan oleh santan tu. Kita pula bila nasi lemak, kolesterol.
Makan pula telur pula. Telur kuning I tak makan. I makan telur putih je. Kau tak nak aku ambil. Dia ambil makan ngak. Takkan makanan yang Allah Ta'ala cipta tu boleh jadi racun pada awak? Tuan-tuan kaji baliklah benda-benda ni. Jangan duk burukkan telur yang Allah Ta'ala ciptakan. Kau tak boleh makan telur ayam tu. Telur ayam tu kuning tu, kolesterol tinggi tu. Kau suruh jahat ke suruh baik? Tak tahulah yang sedang-sedang ke, yang baik ke yang jahat. Kau jangan makan, kata dia. Akhirnya kita makan banyak makanan fast food. Yang tu kau tak nak cakap jahat pula makanan tu. Makanan yang diproses dalam kelang. Makanan yang diubah suai. Daripada makanan menjadi makanan yang boleh bertahan bertahun-tahun. Apa kesan dia pada awak? Yang tu tak nak bincang pula. Makanan segera yang awak telan dalam perut awak, yang anak-anak awak makan daripada umur setahun. Setahun dah makan dah kentang goreng, kau tak nak fikir. Daripada umur setahun dah makan dah Maggi apa contoh. 2 tahun dah makan mi kari dah. Apa contoh ni? Yang tu kau tak nak bincang tu. Bertahun-tahun mi segera tu. Macam-macam perisa. Dan kau bagi anak kau makan. Untuk jangka panjang apa jadi? Sebab tu kita tak heran umur 18 tahun dapat kencing manis. Umur 14 tahun dapat kencing manis. Umur 9 tahun pun pakai insulin dah. Yang makanan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kau kata kolesterol. Makanan yang tak pernah disebut oleh Allah dalam Quran, kau bagi makan keluarga kau. Baik, kemudian kata Allah, yatanaza'una fiha ka'sa la laghwun fiha wala ta'thim. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, mereka di dalam syurga itu menzahirkan kemesraan antara mereka dengan yang lain. Saling berebut-rebut mengambil piala yang berisi arak yang tidak menyebabkan timbul peminumnya perkara yang sia-sia dan tidak pula menyebabkan peminumnya menanggung dosa. Allah Ta'ala sebut, yatanaza'una fiha ka'sah. Rupanya tuan-tuan, ka'sun ni ada dalam Quran. Macam mana Ustaz? Ka'sum tu zombie. Ka'sun. Ni nombor 4 tu ni. Gelas. Ni kita panggil mak. Dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut ka'sun. Pinggan, mangkuk, gelas, periuk, belanga apa semua tu. Cawan. Sebab tu tuan-tuan tak perlu heran dalam dunia ni orang minat kepada cawan, pinggan, mangkuk. Cuba tengok tu rumah tuan-tuan. Isteri tuan-tuan. Nikah aja cari apa? Asal nikah, dia ajak pergi Langkawi beli apa? Pergi ajak main group. Tengok kelorok. Tengok akorok, kelorok, akopal. Sebab benda tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Keinginan manusia dalam dunia ni, tak apa. Kalau kamu teringin nak cari pinggan, mangkuk, gelas, akopal, akorok, pirate belaka, silakan. Tapi dalam hak syurga nanti lagi hebat daripada itu. Tak perlu heran tuan-tuan, dalam dunia ni manusia duk minat dengan lain jantina ni. Yang laki minat pada perempuan. Bergaduh-gaduh. Tak percaya tengok cerita Hindustan. Bergaduh pasal girlfriend. Naik kereta api, terjun kereta api. Sekali menyanyi 10 pasang lagu. Sagi orang jahat mari, hero seorang, orang jahat ramai. Last sekali, inspektor sahab sampai. Paksa apa? Paksa perempuan. Tak sedut rebut lah. Nanti Allah sediakan bidadari untuk awak dalam syurga. Pergi rebut bidadari. Selesai masalah. Ini paksa berebut perempuan, berbunuh-bunuh. Bawa kayu hoki pergi hambat. Bawa geng pula 10 orang kayu hoki. Tarik pada tangan mak pak dia. Zindagi eksafar. Oh, sudah berjalan. Hak perempuan tu pun ikut, lompat atas rezek, lari. Ikut boyfriend. Keluar ikut tingkap. Tinggal mak bapak. Tu cerita Bobby. Dia tak tahu di luar sana lagi jahat orang. Lagi teruk orang pada pak dia. Lari masuk lautan, jumpa orang jahat. Duk pegang pisau. Merenam, Prem Chopra. Sudah tuan-tuan. Baru hantar Prem Chopra siapa?
Berebut-rebut. Tak payah rebut lah. Kalau dia nak menikah orang lain, bagi. Kalau mak kita tak bagi kita menikah dengan dia, tak apalah mak, saya ikut cakap mak. Mak suruh saya menikah dengan siapa? Saya ikut cakap mak. Tak, mak dia bantah, ayah dia bantah. Mak, ni hak saya. Ayah, dia hak saya. Saya nak menikah juga. Ayah tak berhak menentukan masa depan saya. Aku ayah hang. Aku yang besarkan hang. Mak hang yang melahirkan hang, takkan mak tak boleh nak tegur sikit. Takkan mak tak boleh nak cakap apa sikit. Mak tak kenal dengan dia, tak salah. Mak tak kenal. Ayah tak suka. Suka tak suka, tu hak saya. Masya Allah. Baik mak, saya ikut cakap mak. Mak tak suka, mak suka, saya ikut. Mak pilih lah yang mana mak. Sebab target saya mak, hak dalam syurga. Pasal ni. Kadang-kadang pasal perempuan ni bunuh diri. Pasal jantan tu menikah lain. Duk nampak racun minyak gas. Racun minyak gas. Mana satu aku dah telan. Minyak gas ni buat-buat tak mati aku mampu pula lah. Seksa duduk hospital. Telan racun lah. Tapi telan racun pun kadang-kadang tak mati juga. Terjun jabatan Bola Pinang. Pasal jantan pun nak terjun jabatan pasal apa? Lantaklah hang nak menikah lain. Jantan sepah lagi di Malaysia ni tak ada. Stok tak pernah berkurang. Tiap-tiap hari 2-30 ribu sampai pada Bangla. Apa masalah? La ilaha illallah. Yang duduk sampai nak bunuh diri jantan tu tinggal hang siapa? Hak dalam syurga lagi ada. Kalaulah kita target dalam syurga, dunia ni tak ada apa tuan-tuan. Aku target dalam syurga. Apa ada pada dunia tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Allah Ta'ala kata kami sediakan yatanaza'u fiha ka'sa la laghwun. Bila kau minum air dalam gelas tu, kau takkan cakap merapu. Tuan-tuan ni bahasa Penang ni, lara. Bila minum dia tak jadi lara. Tak jadi cakap merapu. Tak mabuk. Nama arak juga, tapi tak mabuk. Jangan tuan-tuan kata pula, ustaz saya minum arak dalam ustaz kata kan pisang dalam Quran kan. Ya. Itu sebab saya makan pisang. Oh. Sebab tu juga saya minum arak. Pasal apa? Dalam Quran dah ada arak. Saya lagi nampak gol ayak tu rendah tu kot. Pisang Allah tak pernah haramkan. Arak tu Allah haramkan. Innamal khamr wal maisir. Arak, judi, bertanun nasib, menyembah berhala tu haram. Pisang Allah tak haramkan. Memanglah dalam Quran ada sebut arak, tapi arak tu diharamkan. Yang tak haram bila? Yang tak haram dalam syurga. Tapi siapa-siapa yang minum arak dalam dunia, dia tak rasa dah hak arak dalam syurga. Sebab tu sabar sikit. Nah, sabar nah. Kita kadang-kadang duk tengok kawan duk minum arak. Hak bukan Islam ni. Kalau tak minum tu rasa macam standard rendah rasa. Rasa macam ketinggalan zaman pula minum seteguk dua lah. Biasalah ustaz. Hang gelak no dah. Arak ni setitik hang telan 40 hari Allah tak terima sembahyang. 40 hari amalan ditolak dengan sebab setitik. Mai satu gelas ni berapa ribu titik mau sampai mati Allah tak terima. Lu cakap gelak biasa ustaz saya. Lagi pun saya duduk di Turki Ustaz. Bukan Turki. Kami di Turki Ustaz. Setiap malam minum. Melainkan malam Jumaat. Oh, sebab apa? Besok nak sembahyang. Ini orang Turki. Saya duduk makan dengan orang Turki. Nyembang dengan orang Turki. Dia ajak saya makan kat hotel. Saya pergi makan. Makan. Dia ordernya arak. Saya kata, saya tak minum arak. Oh, biasa ini kami biasa tu. Oh, saya kata saya luar biasa. Kami di sini hanya tak minum malam Jumaat. Saya tanya sebab apa? Besok nak sembahyang kata. Takut mabuk, takut tidur tak sedar, tak boleh sembahyang Jumaat. Yang sembahyang Jumaat dia pun tak tinggal. Hak minum arak pun dia pun tak tinggal. Sama naik pupuk ni tuan-tuan. Subhanallah. Hang minum dalam dunia, akhirat tak dapat. Macam manalah rasa arak yang tak memabukkan. Lagi minum lagi sedap, lagi teguk lagi sedap, teguk lagi ketiga lagi sedap, hak lempat lagi sedap daripada hak nombor satu. Subhanallah. Kita minum ayak dalam dunia ni tuan-tuan, minum 2 gelas sandar.
Tambah gelas orang sekarang ni lah, besar balang. Kedai, restoran, jus besar. Besar sungguh. Tu dia. Tu kalau lepas balik rumah dia kencing tu tuan-tuan dekat 10 minit tak keluar. Lambat lagi ke abang dah tadi dekat satu balang ni. Aku telai tadi 2 balang. Tuan-tuan minum banyak-banyak sekarang ni muak. Dalam syurga takkan muak. Allah Ta'ala sebut pada kita ni. Allah Ta'ala kata apa pada kita? Dia sebutkan kepada kita satu benda yang menyeronokkan kita. Takkan mendatangkan lara kepada kita dan takkan menjadikan orang yang meminumnya itu berdosa. Wala ta'sim. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa yatufu alaihim ghilman lahum kanu lu'lu'um maknun. Dan mereka akan dilayani oleh anak-anak muda, lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka yang cantik parasnya, seolah-olah anak muda itu mutiara yang tersimpan sebaik-baiknya. Apa lagi benda hak kita suka dalam dunia ni? Kita suka waiter. Duk saja, petik jari je, prap datang. Ya tuan, air kosong. Lagi dia mari air kosong. Tambah pula kalau duduk dalam kapal terbang. Tekan je, ting, nyala lampu. Sekejap lagi mai pramugari. Ya encik, boleh saya bantu? Saya nak kacang. Kalau boleh 20 bungkus. Oh, kita kalau ada pramugari atas kapal terbang, subhanallah. Minatnya orang pada pramugari, pada kapal terbang, layanan bisnes first class ni tuan-tuan, sampai orang buat restoran kapal terbang. Tuan-tuan pernah pergi restoran kapal terbang? Mereka ambil kapal terbang tu buat restoran, mangahoi. Dia buat seat pun macam seat kapal terbang, hak kerja dalam dia pun macam pramugari mereka pakai. Kalau hak Arab tu ada gepiah. Kalau Malaysia pakai tudung lah, kita pi umrah, pi Mekah lah. Cara dia hantar tu pun dengan troli hak 4 segi tu lah. Oh, punya minat dengan pelayan. Tuan-tuan, pelayan dengan kita dalam dunia ni. Kadang-kadang kalau kita salah order, dia marah. Kita minta Milo ais, dia mai hantar teh ais. Kita panggil dia, "Dek, saya kata Milo ke teh ais tadi ya?" "Kenapa bang?" "Saya nak Milo, yang awak hantar teh ais, pak saya apa? Jauh kan Milo dengan teh?" "Saya nak Milo." "Minta maaf cik." Dia pun ambil. Hantar balik dekat pembancuh di belakang. Dia nak Milo, yang hantar teh ais pasal apa? Minum je lah. Aduh, jaji air. Bodoh betul. Waktu dia baca teh tu, teringat dia buat apa? Main teka tengok. Dia pula zaman batuk lah ni. Batuk kahak. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu? Sebab tu saya kalau pergi mana-mana restoran, dia hantar silap, saya telan je apa hak dia bagi tuan-tuan. Banyak komplain, kita tak tahu hak dalam tu. Tuan-tuan tak tengok dalam YouTube, dia pasang CCTV dekat rumah. Dia ada pembantu rumah, mak dia pula jenis banyak bercakap, dia simpan di dapur CCTV tu. Pembantu rumah tu kencing dalam kolej. Dia kencing tuan-tuan, lepas tu dia baca teh, bagi kat makcik tu minum. Lemak berkirim, elok lah. Banyak cakap sangat orang tua ni. Berapa banyak pelayan-pelayan tuan-tuan. Sebab tu saya pergi mana-mana restoran, dia hantar hak tu, saya takkan berkerah dengan dia. Sebab saya tak tahu dia buat apa dekat dapur. Saya tak tahu tukang baju hayang tu buat apa. Kena dia buang kahak pun cukup tuan-tuan. Allahu Akbar. Hari tu saya pergi satu restoran, dia rebus telur dalam bekas air hangat tu. Rebus telur dalam tu. Telur dia rebus dalam tu, ayam tu lah buat teh kita. 2 hari cirit tu. Bayang tuan-tuan, buatnya telur tu tak basuh, dia rebus sekali. Tapi yang kita duk sebut ghilman dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata apa?
Allah Ta'ala kata wa yatufu alaihim, berkeliling, yatufu alaihim tawaf, berkeliling, dikelilingi oleh apa? Yatufu alaihim ghilmanun, duduk dalam syurga ni dikelilingi oleh pelayan-pelayan, waiter, tuan-tuan. Lahum ka'annahum lu'lu'um maknun, kecantikan mereka, kehandsomean mereka ni tuan-tuan, macam duduk dalam satu lu'lu' maknun, duduk dalam satu mutiara yang sangat cantik, tersimpan sebaik-baiknya. Nama dia lu'lu'. Jarang kita nama lu'lu'. Kita kalau buh nama anak lu'lu', orang ejek tau. Engkau nama olok-olok dah, lu'lu'. Dulu ada ahli parlimen ke apa kan nama dia, meninggal dah, lu'lu'. Orang pakai heran, lu'lu' tu satu mutiara dalam syurga. Nama dia lu'lu'. Lu'lu'an maknun, duduk di dalam dia, lu'lu'un maknun, duduk di dalam dia, tersimpan dengan begitu cantik sekali tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini semua orang buh minyak wangi dalam botol yang cantik. Tuan-tuan nampak tak mihrab masjid ni? Ni mihrab ni. Satu mihrab, satu lagi mimbar. Tok imam duduk dalam tu. Tok imam bila semayang tu, duduk dalam tu, ada lampu di atas pula. Lampu yang di atas ni tuan-tuan, dan cahaya pula dia tak keluar pergi depan. Cahaya lampu tu dia tak keluar ke kiri, dia tak keluar ke kanan. Dia betul-betul duduk dalam tu je. Tu nama dia apa? Maknun. Tersimpan elok-elok. Lampu kita ni dia lepas keluar. Lampu kita ni lepas keluar. Lampu yang mimbar dengan mihrab ni dia tak lepas keluar. Dia tersimpan dalam tu. Sebab tu lampu tu berbalam-balam. Berbalam dengan dia punya suraya dia, berbalam dengan dia punya dinding dia. Bandingan dia tuan-tuan, maknun macam tu. Kalau tuan-tuan nak tengok maknun tu apa? Itu dia. Macam minyak zaitun yang diletak dalam lubang macam itu. Nama dia maknun. Yang pelayan-pelayan dalam syurga ni kata Allah, ghilmanun, mereka itu akan duduk dalam apa? Pemuda-pemuda tadi, ka'annahum lu'lu'um maknun, seperti mana mutiara yang duduk dalam tempat dia macam itu. Cantik tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kedai duk jual mah. Kenapa yang tuan-tuan nampak cincin tu cantik, gelang tu cantik, rantai tu cantik, jam ni pun cantik. Ni jam ni pun cantik tuan-tuan, pergi beli kedai jam. Pasal lampu dia, pasal kotak dia, pasal kaca dia, membentuk satu cantik. Bila balik rumah aku tengok tak lawa pula jam ni, saya pun tahu. Hak di kedai tadi lawa, kemain. Bukan kata jam, ni handphone pun nampak lawa di kedai. Pasal apa? Maknun. Tapi hak maknun dalam syurga ni tuan-tuan, dia lawa sungguh. Dia bukan macam maknun yang main-main dalam dunia ni. Di kedai lawa, balik-balik rumah tak lawa dah. Macam kereta dekat showroom, berkilat, melekat, balik-balik rumah. Pasal apa tak berlawa kereta aku ni? Pasal apa? Showroom. Showroom dengan room lain. Begitulah bandingan dia yang dikatakan lu'lu'um maknun. Kemudian kata Allah, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Dan mereka yang berada dalam nikmat itu berhadap-hadap di antara satu sama lain. Kegemaran kita dalam dunia apa? Kegemaran kita dalam dunia ialah menyembang. Kegemaran kita dalam dunia kita dulu apa? Duk mengadap. Makan beradap. Ni mana tengok? Duk di kedai kopi, makan beradap. Tak cukup meja, join meja. Pasal apa? Nak bagi beradap. Awak, hang tak boleh meja sana, hang tak boleh meja sini. Hang 4 orang sana. 4 orang apa masalah? Dia kata, payah. Kita rapat. Tolak bagi rapat. Pasal apa? Suka mengadap. Cuba tuan-tuan tengok, seorang menyembang dalam masjid. Duduk seorang, datang 2 orang. Lepas tu main 5 orang duduk mengadap. Rupanya perbuatan mengadap menyembang ni sampai dalam syurga kita buat. Dalam syurga pun kita mengadap menyembang tuan-tuan.
Dan bila dah menghadap menyembang tu, apa yang kita buat dalam dunia ni? Kalau dalam Quran dia kata wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Dalam dunia kalau kita menyembang, duk beradab, kita akan bertanya. Kegemaran kita ialah bertanya. Tak percaya cuba tuan-tuan beradab lepas sembahyang lagi. 4-5 orang beradab tu dia buat apa? Tanya. Malam besok ustaz ni mai tak? Mai. Anak dia kata cerai betul ya. Anak dia nampak saya tepuk dengan dia suka mengadap, dia suka tanya. Ni dia kena COVID ke? Dia influenza ke? Beradab. Rupanya perbuatan bertanya-tanya ni tuan-tuan sampai hari kiamat. Dalam syurga masih bertanya. Tanya apa ustaz? Kan awal-awal ayat 21 tadi saya dah sebut pada tuan-tuan, orang yang duduk dalam syurga ni akan dikumpulkan balik anak beranak, duduk dalam satu syurga, dalam satu mahligai. Ada pelayan, ada makanan, ada segala nikmat semua ada. Sat lagi jiran-jiran pakat mai. Mai nyembang. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Lalu mereka pun saling bertanya di antara satu sama lain. Ni nak tanyalah. Amalan apa yang apa buat ni boleh berkumpul balik nah anak beranak dalam syurga? Dia duk tanya. Yatasaalun. Aku ni seorang masuk syurga, laki pergi neraka Ustaz. Ini saya tambah Ustaz. Saya ni mak ngah ni duk seorang dalam syurga ni, ada lah kawan-kawan ada, tapi laki tak ada lah. Mak ngah dengan pak ngah masuk syurga, anak-anak neraka semualah, tak tahu nak habang lah. Hampa ni anak ada, cucu ada, cicit ada, menantu ada lah, seronoknya. Hak mak ngah ni kan. Amalan apa yang hampa buat sampai boleh jumpa balik anak beranak ni? Rupanya ahli syurga bertanya-tanya tuan-tuan. Macam mana hampa boleh jumpa berkumpul satu mahligai anak beranak dalam syurga? Subhanallah. Akhirnya, orang yang bersama dengan anak-anak cucu dia tadi menjawab apa rahsia dia. Apa amalan di dunia yang kami buat, yang Allah bagi kami join satu keluarga, reunion dalam syurga. Yang ni nak masuk tajuk kita ni. Keluarga 69. Sampai masuk isyak baru sampai ayat ni. Astaghfirullahalazim. Lama sungguh lah. Maka mereka pun buka rahsia. Apa rahsia dia? Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami dahulu semasa hidup dalam kalangan keluarga kami selalu merasa cemas, takut kalau kami berlaku derhaka kepada Allah. Itulah amalan kami. Waktu kami hidup dalam dunia, kami takut kami buat dosa. Kami takut anak kami buat dosa. Kami takut kami ni buat benda tak elok. Maka bila kami takut, kami jaga sungguh keluarga kami supaya jangan jadi keluarga huru-hara, keluarga 69. Akhirnya Allah kumpulkan kami dalam syurga. Tepat dengan ayat di dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu, jangan disentuh api neraka. Tuan-tuan yang saya hormati, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak, kita ada zuriat. Apa kita kena buat? Jangan sampai kita dan mereka disentuh api neraka. Perbuatan itu dipanggil apa? Perbuatan itu dipanggil musyfiqin. Jadi malam ni kuliah kita dapat apa? Aku nak jadi keluarga musyfiqin. Apa dia keluarga musyfiqin? Keluarga yang tak buat dosa. Anak-anak bila nak keluar daripada rumah, aku pastikan tutup aurat. Aku tak mau anak aku pakai seluar ketat, baju ketat. Tak nak buka aurat, tak nak dedah-dedah, tak nak jarang-jarang, tak nak nipih-nipih. Nanti aku tak jumpa dia dalam syurga. Masya Allah.
Aku nak pastikan isteri aku tutup aurat. Isteri aku tak buat maksiat. Isteri aku tak nusyus. Isteri aku ni jadi isteri yang baik. Aku sebagai suami, aku kena jaga isteri aku. Supaya aku boleh jumpa balik isteri aku dalam syurga. Aku nak jadi bapa yang musyfiqin. Aku tak ambil benda haram. Aku tak ambil rasuah. Aku tak makan benda haram. Aku tak tikam nombor. Aku tak minum arak. Aku tak isap dadah. Aku tak mau. Sebab aku musyfiqin. Aku nak jadi ketua nanti juga dalam syurga. Aku jumpa balik isteri dan anak-anak aku dalam syurga. Jadi tuan-tuan, ayat ini bagi tahu apakah resipi untuk masuk syurga. Satu family. Boleh masuk tuan-tuan. Family room punya ni. Keluarga punya, awalan single punya, double bed punya tuan-tuan. Yang kita punya family punya. Hang nak melompat ke, hang nak menjerit ke, keluarga hang. Rahsia dia satu ya. Musyfiqin. Aku tak nak anak-anak aku buat dosa. Aku tak nak mereka ni makan benda haram. Aku tak nak mereka ni tinggal sembahyang. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-salah. Wahai Muhammad, wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh keluarga engkau sembahyang. Sejak daripada itu tuan-tuan, Nabi Muhammad pagi-pagi dah pi dah rumah Fatimah dengan Ali. Ketuk pintu dia. Bangun, solat. Nabi tuan-tuan, yang disuruh ketuk bangunnya Sayyidina Ali tuan-tuan. Orang yang dah dijamin syurga pun Nabi suruh ketuk pintu Sayyidina Ali. Fatimah tu ahli syurga tuan-tuan. Pun Nabi ketuk bilik Fatimah dan Ali. Salat subuh. Sebelum masuk waktu bangun. Kita hari ni kalau menantu kita ustaz, agak-agak ketuk lah pintu dah. Baru ustaz, tak pun autaz. Ustaz tak ustaz. Bangun. Masjid subuh. Pukul 5:30 bangun. Terpacak depan mutuk, depan rumah. Ni tuan-tuan. Ini kita balik subuh pukul 6:30. Anak tak bangkit. Pukul 7 baru bunyi ayam. Tontang. Ni bangkit pukul 4. Langsung kita tak kisah. Pas mayang subuh, kita pergi cari roti canai. Lepak pada pukul 7:30. Pergi market belikan sardin balik rumah. Anak bangkit subuh ke, anak tak semayang ke, kita tak tahu. Janji aku semayang. Belum musyfiqin lagi tuan-tuan. Belum. Saya takut tuan-tuan, di rumah saya ni saya buat ada speaker dalam bilik tidur anak-anak saya. Bila masuk waktu je, setengah jam pasang ayat Quran. Ya ayyuhallazina hai, tak bangkit lagi budak-budak ni. Ketuk pintu pula. Rupanya depa off daripada dalam volume. Pandai pula budak-budak ni. Dia panjat ambil meja kursi, dia pergi off. Tu nombor 1 saya bubuh apa? Speaker. Mikrofon ni di mana? Bilik saya. Bangun. Aisan. Bangun. Am. Bangun. Saya pergi sembahyang. Saya buat tak? Saya beli tu jadual hak masjid punya tu. Timetable sembahyang tu. Set, letak betul-betul depan bilik-bilik depa. 15 minit sebelum bang, pasang dulu. Bang tu dengar satu rumah. Supaya nak suruh anak-anak sembahyang. Walaupun saya tak ada di rumah. Bila mereka dengar azan tu, mereka ingat saya. Jom tuan-tuan, kita cari jalan macam mana anak kita nak sembahyang. Saya masuk dalam setiap bilik, ambil tangga, bubuh pelekat tanda kiblat dalam bilik anak saya. Supaya setiap satu bilik arah kiblat dia betul. Tuan-tuan, ada 5 bilik di rumah anak, ada 4 bilik di rumah kita, ni 4 bilik, 5 bilik rumah kita. Anak-anak sembahyang, kiblat lain-lain. Hak anak ni cengek-sengek sikit, anak ni tegak pula dah. Hak kita pula condong belah kanan pula. Mana satu betul? Kenapa kita tak ambil betul-betul tentang arah kiblat? Kalaulah arah kiblat di rumah kita sendiri pun tak betul, macam mana kita nak jadikan anak-anak kita betul?
Kalaulah anak-anak kita kiblat berlain-lain, macam mana hati mereka ni tak bercampur aduk, tuan-tuan? Jom, suruh semayang dulu. Jaga semayang dulu. Sama ada mereka duduk dengan kita atau mereka duduk dengan tempat lain, sama ada mereka bujang ataupun mereka dah menikah. Walaupun duduk di Kuala Lumpur, telefon 5.30. Bangun. Subuh. Tak sampai setengah jam ni, bangun. Kita hanya kejut anak kita waktu Ramadannya. Tu pun pasal nak bersahur. Anak pasal mak kerja, mak aku tak sedang, soal lapar. Hak bab mentah kedarah kita pergi kejut. Bab hak semayang ni kita tak kejut. Bab kebulunya bah. Kejut. Oi, bangkit, bangkit, oi, sahur, oi. Tapi hak subuh kita tak menjerit macam itu. Macam mana nak masuk syurga ni? Macam mana ni, tuan-tuan lah. Kita ni balik pada umrah pakai telekung hitam, tudung hitam, mata hitam, celak pun tak boleh buka mata. Punya berat celak lah. Beratnya celak. Mak Ngah tebal sangat. Mak Ngah baru balik umrah. Orang gini. Oh. Tengok anak dengan menantu dia sambut. Allah, ketatlah. Belah pula. Mau apa habak. Duk cium kita balik pada umrah kat KLIA tu. Baju bagi carun nangka ketat melekat, melentik punggung nak berjalan gedik. Kalau macam ni hang ambil aku tak usah ambil dah liha. Orang bukan tengok aku, orang tengok hang. Dengan pilot pun tengok hang. Pramugari pun tengok hang, tak macam hang kata depa hang lagi teruk depa ni. Hang pakai lagi ni aku bakar baju hang. Orang pakai baju melindungi daripada dilihat orang. Hang pula seolah-olah hang mentelanjangkan badan. Mak ni orang ambil dia, duk boleh tiang kita pula lah. Orang ambil cuti ni ambil tahu. Mak tahu. Kita ambil cuti, mak tahu tak? Ambil mak tahu. Duk lah kereta duk boleh tiang. Kalau macam ni ambil cuti, tak apa lah. Duk marah kat mak dia lah kereta. Aku ni baru balik umrah. Aku tobat, aku tengok hang macam ni, aku lemah perut, serabut. Sudah bergaduh lah dah. Sampai kat dengki dia suruh mak dia turun. Mak naik Grab balik. Aku naik Grab pun tak apa, janji tanggungjawab aku sebagai mak, aku dah lepas sebab aku tegur hang. Aku nak jumpa dengan hang lihau dalam syurga. Aku nak kita jumpa balik anak beranak kita dalam syurga, tapi kalau hang buat macam ni, macam mana hang nak jumpa aku? Nampak ni. Aku sayang kat hang, aku sayang kat lelaki hang. Aku nak jumpa balik anak menantu aku dalam syurga. Sebab tu aku jaga bab semayang, aku jaga bab aurat. Tengok-tengok suami kita tak erti baca Quran. Dah lah tak erti baca Quran, jadi imam pula. Menantu tuan-tuan oi baca Quran jadi imam. Anak tu rasa bagus dah lah, pi rakam masuk TikTok. Suami jadi imam pada pak mertua dengan mak mertua. Hak ambil gambar isteri. Macam mana dia tak semayang, masa dia ambil gambar dia uzur. Dia duduk belakang lah. Ambil gambar lelaki jadi imam pada mak mertua. Dia tulis caption pula, alhamdulillah pilihan yang tepat. Saya pun perbesar suara dia. Perbesar suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin. Bang, waladdallin tu 6 harakat bang. Waladdallin. Suami dia baca waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Suami dia baca siratal ladzina an'amta. Sudah. Am tu makan bang. Am. Salah pilihan kak tu kak. Kak kenapa betul ya budak lelaki ni. Padan dengan mak mentua tu pun alhamdulillah Allah. Kata dia jadi imam tu rasa lega lah kata lah. Hak pak tu dia tengoklah siapa terima kata. Buat suara besar tak betul. Sebab tu kalau kita tengok menantu kita, anak kita, cucu tak reti baca Quran, malu kita. Suruh dia baca balik. Ni ustaz kita ni hafiz. Tala kat dia. Ustaz, oi laki saya tak reti baca Quran. Ajak ustaz. Tak tahu nak abang.
Laki dia pun mai, saya Ustaz, lidah keras lah. Tak apa, janji kita nak belajar. Malu Ustaz, itu tua lidah keras baru nak baca Ustaz. Dia ada cara nak bagi lembut tuan. Macam mana tu Ustaz? Di bilik ayak saya tu ada ayak hangat tu. Abang rendam lidah tu. Rendam lidah dia lama-lama dia lembut lah. Kawan tu bodoh tu, dia perendam tunggu. 6 bulan tak bercakap tu dia. Bodoh kat siapa? Tak ada istilah keras lidah ha. Lama-lama hang baca hang cekap lah. Ada yang kata pendek lidah. Tak ada lah Tuhan bagi elok belakang. Melainkan sakit. Baru ni raja apa mati tu hak perempuan tu. Hak duk iring mayat dia, ada seorang tu lidah terkeluar. Dia sakit. Sebab tu tuan-tuan, kalau jumpa orang macam tu, jangan kata, ha ni apa duk tonyek kat aku. Ha ni ejek aku kan. Dah, dia sakit tuan-tuan. Okey. Kadang-kadang kita ni gagap. Hak tanya tu pun gagap. Dia nak tanya jalan pada kita hak gagap. Dia hak nak tanya pun dia pun gagap. Akhirnya kita hak gagap kata, ha ejek aku ah. Dak dua-dua gagap. Sebab tu sabak Ustaz tu. Duk lagu tu dah. Apa hang buat kat aku ah? Dak aku tak buat apa, bertumbuk tepi jalan tu tuan-tuan. Sebab tu sabak Ustaz tu. Kadang-kadang bukan dia ejek kita, memang dia macam tu. Tapi kita jenis buruk sangka dengan orang. Kita nak kata dia ni kata kat aku, dia ni kata kat aku dah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, pelajaran kita malam ni apa dia? Kalau rasa nak bawa anak kita, isteri kita masuk syurga, jom kita jadi musyfiqin. Macam mana Ustaz? Macam mana apa? Kita ada anak dara kan? Ada. Kalau gitu, cari suami hak baik untuk mereka. Yang boleh bimbing mereka, hak boleh jaga gitu. Kalau kita ada anak teruna, cari isteri hak boleh bimbing anak teruna kita. Jangan duk pilih hak lawa, hak segak. Ni pilih hak, dia kata nak bulu mata apa, bulu kenim jantung. Romantik ni lah. Hak tak ada bulu kening je lah. Dia kata Ustaz nak hak ganteng. Apa ciri-ciri ganteng? Bulu dada banyak. Itu hak tak ada bulunya lah. Tak tahu. Kalau nak bulu banyak, saya jumpa dah hari tu kat Sabah. Ada 2-3 ekor dah. Duk bergayuk tu bulu sungguh banyak lah. Tak tahu nak abang jenis sikat. Tak pernah faham. Tak faham sudah. Manusia yang penting hati dia baik. Sebab itu saya sebut kepada tuan-tuan, yang membolehkan kita ni masuk syurga apa? Tadi saya sebut musyfiqin. Sayyidina Ali kata 6 kunci yang kamu ni boleh jadi musyfiqin. Yang kita ni tuan-tuan boleh menjadikan sebagai kunci untuk kita ni masuk syurga. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nar ma'raban. Kata Sayyidina Ali, siapa yang himpunkan 6 perkara ini, bererti dia tidak membiarkan syurga untuk dicari dan dia mula mengelakkan neraka. Kita boleh mengelakkan neraka dan kita akan dapat syurga. Awaluha, yang pertama kata dia, arrafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Nombor 1, kamu kenali Allah dan kamu taatlah kepada Allah. Jadi abang-abang, apa yang kita nak buat dalam keluarga kita? Ajar keluarga kita mengenal Allah. Dan selepas itu ajar mereka supaya taat kepada Allah. Hari ini yang manusia ajar dulu bahasa. Anak dia 2 tahun cakap orang putih, bangga habis. Anak dia 4 tahun cakap orang putih, cakap lah cai pula masuk TikTok, bangga ya. Saya langsung tak bangga. Umur 6 tahun cakap Inggeris tak bangga saya, orang Melayu.
Saya hari tu pergi ke London, tuan-tuan. Saya tengok budak 2 tahun. Lagi fasih cakap bahasa Inggeris. Pak dia Mak Saleh. Dia pun Mak Saleh. Oh, Masya Allah. Tuan. Lagi cakap bahasa Inggeris. Apa masalah? Kalau kau tak kenal Allah, apa faedah? Nombor satu, kita ajar kenal Allah. Dan kita ajar dia supaya mentaati Allah. Allah Tuhan kau. Taat pada dia. Nombor 2, apa dia? Nombor 2 kata dia, wa arafa syaitan fa'asahu. Engkau ajar anak engkau kenal pada syaitan, dan kamu ajar dia untuk lawan setan. Jangan taat pada setan. Ada yang telefon saya, dia kata, Ustaz, saya ni nak tanya satu masalah. Macam mana cara kita nak minta maaf pada syaitan? Kenapa? Semalam saya ada maki dia. Habis tu rasa macam dosa pula Ustaz. Pula hutang kan? Bodoh betul. Setan tu memang kena maki pun bang. Ya abang kata nak minta maaf. Pasal apa? Dia nak ajak kita masuk neraka. Ada nak minta maaf pada setan. Nak ucap terima kasih pada pencuri. Kan pelik tu. Pencuri itu curi duit kita. Kemudian dia pulangkan balik. Terima kasihlah. Terima kasih apa? Memang hak kita pun. Setan ni wajib pada kita lawan dia. Fa'asahu. Engkar pada dia. Apa dia perangai syaitan? Apa dia? Tipu daya syaitan. Ajar pada anak kita. Apa dia konspirasi syaitan? Ajar pada anak kita. Supaya dia tak jadi huru-hara. Yang ketiga kata dia, wa arafal akhirah fatalabaha. Ajari anak kamu akhirat, dan kamu ajarkan mereka bagaimana nak mendapatkan akhirat. Cerita dia tentang syurga, cerita dia tentang Jannatul Firdaus, cerita dekat dia Telaga Kautsar. Kita banyak cerita benda lara pada anak-anak kita. Anak kita hari ini lebih kenal Iron Man, Spiderman, Superman, lebih daripada duk kenal dengan benda-benda dalam syurga. Akhirnya dia lebih kenal pelakon, dia lebih kenal lagi adiwira buatan, lebih daripada adiwira sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya tuan-tuan, wa arafad dunya fadaha. Yang keempat, kenali dunia, kemudian ajari mereka bagaimana meninggalkan dunia. Sebab tuan-tuan, bila kita ni gila kepada dunia, macam-macam benda kita akan dapat. Orang yang cinta pada dunia tuan-tuan, dia akan dapat apa? Dia akan dapat macam-macam benda. Wa hirsun ghalibun laisa lahu qana'atun. Dia tak akan rasa puas bila hidup dalam dunia. Sampai mak dia pun dia buang, sampai bapak dia pun dia bunuh. Bila ada anak yang tak diceritakan pada dia hakikat dunia, berebut harta, dia saman mak dia. Pak dia mati, dia tak puas hati, dia saman mak dia. Mak dia dengan kursi roda tuan-tuan, pergi naik turun mahkamah, berlawan dengan anak. Mak kamu kot dah, pasal dia tak dicerita dunia tu apa. Dunia adalah sesuatu yang nak ditinggalkan. Di luar sana tu ada kereta tuan-tuan. Nama apa Ustaz? GTR. Berapa ratus? Murah Ustaz, 400 lebih. Abang bayar macam mana? Saya bisnes Ustaz. Bisnes apa? Macam-macam lah. Jual burger. Oi, lagi? Semua benda saya jual Ustaz. Dadah pun saya jual. Oh bagus. Dadah pun jual juga. Apa hang ni? Saya kerja siang malam Ustaz. Siang malam saya kahwin. Oh bagus. Saya kerja Ustaz, beli rumah Ustaz. Kahwin Ustaz, beli rumah Ustaz. Alhamdulillah. Kerja Ustaz. Oh, saya tak nak berhenti kerja halal semua Ustaz. Isteri saya tengoklah betapa susahnya saya kerja. Anak dah. Anak alhamdulillah, anak laki-laki Ustaz dah ada lah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, mati orang tua ni. Harta ni dapat kat isteri, dapat kat anak laki-laki.
Bila mati pula anak laki-laki dia tuan-tuan, harta dia pi kat menantu dia. Isteri dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, besan saya duk bawa GTR laki saya." Besan saya pula dapat, Ustaz. Saya duk tengok tu kereta laki aku dulu. Bila mati dapat kat anak jantan aku, bila anak jantan aku mati dapat kat menantu, menantu pula tak ada lesen, pak motor dia bawa dia lek. Tuan-tuan ingat-ingat kereta tuan-tuan siapa bawa lepas ni? Abang saya. Tuan-tuan yakin anak tuan-tuan akan bawa, tuan-tuan yakin isteri tuan-tuan akan bawa kalau tuan-tuan mati? Belum tentu bang. Tak lama lepas tu bekas menantu pula menikah dengan orang lain. Sekarang laki dia pula bawa kereta, arwah suami kita. Kita pula naik basikal pakai elektrik bateri. Tengok. Sekupang pun budak tu tak bayar duit kereta tu. Sekarang dia duk bawa. Sekupang pun budak tu tak bayar duit rumah sewa apa dia, bayar bank apa semua tu. Tak bayar. Arwah laki kita bayar. Lah mereka anak beranak duk situ. Kita pun pilah nak tengok cucu. Laki dia keluar. Ya makcik. Nak tengok ni. Makcik siapa? Ni rumah ni. Hang tanya aku. Nah, rumah ni rumah aku dulu. Ya ke? Bukan rumah isteri saya ke? Oh, nampak tuan. Memanglah dia bini hang. Dulu dia menantu aku. Rumah ni anak aku dapat. Bila dia mati dapat kat bini hang. Sekarang ni hang nikah dengan bini dia. Kalau dia mati pula dapat kat hang rumah ni. Oh, sudah tuan-tuan. Itulah bandingan harta. Rumah yang kita cari, tanah yang kita duk beli ni, kita tak tahu pergi kat siapa. Lah dengan orang yang tak pernah bayang apa pun akan dapat benda-benda tu. Yang tuan-tuan akan disoal, Pak siapa buat rumah beli hutang loan dengan loan riba? Tak menjawab dalam kubur. Orang lain dapat nikmat atas dunia, kita pula duk tanya riba. Sebab tu jangan duk bangga sangat dengan harta ni. Tu yang kita kena ajar dia, hakikat dunia tu apa? Wa arafal haqq fattaba'ahu. Ajar kepada anak kamu tentang kebenaran dan ikutilah kebenaran. Kunu ma'as-sadiqin. Dan yang terakhir, wa arafa al-batila fajtanabahu. Dan ajarilah kebatilan dan suruh anak kamu tinggalkan benda-benda yang salah. 6 benda ni tuan-tuan kita ajar kepada keluarga kita. Mudah-mudahan dia tak jadi keluarga 69 dan mudah-mudahan kita jumpa balik ahli keluarga kita di dalam syurga. InsyaAllah kita jumpa 4 tahun daripada sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.